Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fassalamun alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah yang saya hormati lagi saya kasih para habaib, para hubaba, para alim ulama, asatiz-asatizah yang saya hormati lagi saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Ahli Kuasa, Tuan Haji, Puan Hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Alhamdulillah selamat bertemu kembali dalam pembicaraan ilmu tauhid. Mudah-mudahan majlis ini diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung kembali perbicaraan kita yang lalu, muka surat senang. Oh, kaul 9 ya. Kaul luar kotak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kesembilan, qauluhu, di beberapa perkara yang ada, yang sedia, maka sebab itulah hamba salahikan orang-orang yang dahulu, orang-orang yang dahulu-dahulu pada terjemahkan nama-nama ini sifat dengan kata hamba, pehidup dan pengetahuan dan pekuasa dan pekehendak dan pendengar dan pelihat dan pekata, 7 semua. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi bukan dia sekadar terjemahan saja-saja, asal tahu sudah, jelas tak jelas tak kira. Tak. Ini Tuan Guru ni setelah dikaji, beliau adalah seorang pakar bahasa, ya. Tambah pula apabila telah memahami, ya, mempelajari nahu dalam bahasa Arab, rupa-rupanya nahu dalam bahasa Arab ni lebih sukar daripada nahu daripada bahasa-bahasa lain, ya, sangat sukar. Satu pecah 70 tu bayangkan. Ya. Jadi beliau ni layak meletakkan apa-apa bahasa, terjemahan bahasa tertentu, beliau ialah yang terlebih layak. Maka layaklah beliau nak menegur pengarang-pengarang kitab-kitab lain. Kenapa diletak apa? Kenapa tidak diletak apa? Ada sebab-sebab tertentu, bila kita pelajari baru kita nampak. Maka seolah-olahnya yang belajar kitab, yang belajar ilmu tauhid dari kitab lain tu seharusnya dapat muzakarah dengan baik, dengan penuh keinsafan, maka dapatlah ilmunya. Kalau tidak, mereka akan mengikuti atau mengharungilah perkara yang ditegur tadi. Kalau sempat diubah, dapat mudah faham. Kalau tak, sukar sikit nak memahami makna-makna di dalam kitab-kitab tauhid. Sama ada yang kecil maupun yang panjang-panjang. Yang panjang contoh Aqidatul Najin, ya. Yang pendek-pendek macam ni seperti Faridah, Kifayatul Awam, ya. Itu perlukan kepada penjelasan daripada kitab Baqarah ini, ya.
Baik. Jadi dia kata di sini qala musannifu rahimahullah taala. Dia kata qauluhu beberapa perkara yang ada tu yang muka apa yang ke-9, beberapa perkara yang ada. Baris ke berapa tu yang dalam kotak tu? Nampak? Bawah sekali tu 7 sifat itu dikatakan beberapa perkara yang ada. Nak faham beberapa perkara yang ada tu bermakna beberapa sifat yang jenis berwujud, itu maksudnya ya. Beberapa jenis sifat Allah Ta'ala yang jenis ada, bangsa ada. Sifat ni boleh dilihat dengan panca indera kita seperti mata, boleh didengar dengan telinga, boleh bila hari dan masa dan ketika kita diizinkan melihat, iaitu ketika kita telah berada di dalam syurga baru dapat nikmat yang sangat-sangat istimewa, melihat Allah Ta'ala dalam syurga. Luar syurga tak ada harapan, melainkan orang tertentu sajalah. Itu pun ketika mimpi. Kalau nak tengok secara live, layakkan diri kita untuk masuk syurga. Macam orang masuk biasa nak layakkan diri duduk tempat di universiti, di mana-mana tempat istimewa, nak melayakkan diri tu betapa punya suka dia bercekang mata, berjaga, bertanya sana, tanya sini, tuition sana, tuition sini, contoh. Begitulah kita dalam dunia ya. Dalam dunia masih hidup hendaknya bila ada kelas tauhid kita datang belajar betul-betul ya. Macam kita nak masuk biasa, macam kita ni separuh. Kalau betul-betul tu ada pen, ada bukunya. Kalau ikut cara orang dulu lagi sedap, lagi kita susah nak ikut. Orang dulu orang rapat ni, keliling ni. Ini tuan-tuan ni tak salah ni, saya beritahu gitu je. Orang dulu belajar rapat supaya setiap patah dia dengar dan boleh soal pada tajuk-tajuk yang berkenaan dengan sifat-sifat. Yang soal benda yang jauh-jauh lain-lain pening kepala, ni tumpu yang kita baru dapat. Macam tu ya. Macam tu cuba sedaya upaya. Pasal ilmu ni ilmu yang membawa kepada lepas peperiksaan, sama ada di padang mahsyar maupun yang dekat. Mana dekat? Alam barzakh. Dia meninggal besok boleh tahu atas dunia dulu apa dia buat kan, dia belajar ke tak belajar, dia dapat jawab nanti. Semua kebajikan yang ada akan menolong dia besok ya, memudah. Termasuk yang kita dah cerita minggu lepas tentang fidyah, menolong tu, sangat menolong. Cuma kita tak tahu jalan dia kan. Yang dapat rasa tu syukur kepada keluarga dia yang dah tolong dia menyelesaikan fidyah ya. Baik, itu dia. Kemudian qala musannifur rahimahullah taala, qauluhu beberapa perkara yang ada tu artinya apa? Yakni yang sedia ada. Apa maksud yang sedia ada tu? Yang sedia ada tu maknanya sifat yang ada di zat, yakni sifat yang qadim, sifat yang sedia kala. Apa maksud sedia kala? Sifat yang ada, yang awal, yang tiada permulaan. Bagi kita awal lah, awal tu permulaan, tapi awal ni awal yang tak ada permulaan. Dialah yang mendahulu, siapa pun tak dapat mendahului dia, tak ada. Tak pernah ada awal sekali-kali. Ini sifat ni ada sentiasa pada zat, wujud sentiasa dia pada zat Allah Ta'ala. Itulah dinamakan sifat Allah Ta'ala yang qadim. Sifat Allah Ta'ala yang qadim ada ia pada zat yang qadim, pada diri Tuhan tu. Sifat ini ada dia pada diri Tuhan yang qadim, tidak pernah ada awal baginya. Itu ni dia sifat. Inilah sifat yang akan kita bicarakan.
Kalau kita tengok, kalau kita fikir balik, munasabah tak? Kita ni orang baru lahir, dah ketinggalan berapa ribu tahun daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, tapi masih menceritakan benda yang sama Nabi ceritakan tentang sifat-sifat Tuhan yang qadim, yang tak pernah siapa pun dapat bertemu dengan sifat ini secara live-nya dulu. Cuma Tuhan beri tunjuk seorang ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Siapa beriman dengan Nabi, siapa beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi dan lagi Rasul ini, cukup dengan Nabi sampai dia terima, dia membenarkan hati dia, seyakin-yakin dia. Itulah nilai seorang beriman, seorang mukmin. Walaupun dia tak pernah hidup zaman dulu-dulu lagi, tak. Bahkan maklum semuanya baru, tak qadim, tapi dia menceritakan barang yang betul, yang sungguh sama pada sifat Tuhan yang qadim. Itu yang susah tu, menceritakan barang yang tak nampak. Tak? Tapi dengan hidayah Allah Ta'ala, dengan taufik dia, kita boleh nampak dengan akal fikiran, macam ni sifat Tuhan. Gitu. Sebab tu kitab Tauhid ni dia hidup sepanjang zaman. Selagi tak kiamat, insya-Allah si kitab ini laku. Sebab dia tidak ada sandiwara, dia tidak ada tiruan, ciplak. Apa lagi? Tak ada. Itu kita belajar betul-betul, insya-Allah ya, akan dapat itu keberkatan sampai kita meninggal besok. Allah tunjukkan apa yang kita pelajari dulu. Tak sama dengan sejarah biasa, tak sama dengan cerita-cerita episod-episod, ya, dongeng ke kesihatan ke perbuatan, tak sama. Hebat macam mana pun tu tak dipandang oleh Allah Ta'ala, cuma dipandang pada kita. Untuk hidup perlu, untuk pekerjaan kita perlu ilmu-ilmu sebegitu. Jangan pula kita tinggalkan. Habis nak hidup, kita mesti nak juga jaga kedudukan kita, betul tak? Tapi dalam bab ni, dalam bab ilmu akhirat seperti ini, khususnya tauhid, dia meluluskan semua amal ibadah yang lain. Mana besar? Jadi mana diberikan pengkhususan ini, jagalah untuk disebarkan kepada semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita mesti kena tahu? Ni dia. Beberapa perkara yang ada, kata musannif, yakni yang sedia kala. Maka sebab itulah hamba, kata pengarang kitab ni, salahikan orang-orang. Dia menyalahkan. Kalau salah letak mana salah, nanti orang tak faham. Gitu. Itu sebab orang bila sebut ilmu tauhid, orang takut nak belajar, tak faham. Dia pusing-pusing. Yang ni dia akan cuba memberikan makna yang mudah, yang tepat, yang kita boleh dapat faham. Ya. Maka sebab itulah hamba salahikan orang-orang yang dahulu-dahulu, mana pengarang-pengarang kitab yang dulu, pada terjemahkan nama-nama ini sifat. Contohnya haya itu apa? Kalau kitab lama yang lain tu dia kata sebagai hidup Allah Ta'ala, maha hidup. Pun tak boleh juga. Kalau ikut tuan guru kita ni, jangan tulis dengan sebut hidup atau maha hidup, tapi yang terlebih tepat ialah pehidup. Kalau kita setakat kita menyenang bahasa Malaysia, kita mungkin confuse, kita masih samar-samar lagi. Ya, apa dia pehidup? Kita mula-mula memang pening. Tapi setelah kita jalani, kita ikut satu persatu jalan dia, tak ada, insya-Allah kita akan dapat faham. Boleh beza bahawa penambahan itu menunjukkan sifat. Yang bukan penambahan dia akan lari, dia akan jadi samarah sifat, ataupun kita jasa atau kegunaan sifat. Bila Tuhan itu ada sifat pehidup, maka dia hidup.
maka zat Allah Ta'ala tu hidup ia dengan sifat penghidup. Tak bolehlah dia hidup dengan sifat hidup. Mana satu sifat, mana satu kerja sifat ataupun samara sifat. Itu sebab dia ada bezakan. Kalau sifat maknanya begini, kalau bukan sifat ya, dia panggil samarah sifat, maknanya bagian-bagian ya. Gitulah. Itu namanya alim al-annamah. Alim lagi bersangatan alim. Ni tuan guru kita ni ya. Jadi sedang ke susah faham, kita dengar dulu. Kesabaran kita dalam mendengar itulah Allah akan beri. Dialah sebenarnya memberikan faham pada kita. Ustaz hanya menyampaikan apa yang dia reti, apa dipaham di meja kuliah, kita pun sama dapat kongsi. Sebab tu guru banyak dah tak ada, dah banyak pergi meninggalkan kita. Nak pegang macam mana? Gitu ya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dengan kata hamba hayah tadi, penghidup, ilmu pengetahuan, kudrat berkuasa, iradat berkehendak, sama pendengar, basar pelihat, kalam berkata, bukan berkata-kata. Tu nak kena tahu. Ya. Kenapa demikian? Kerana ni dalil dia buat ni. Kerana bahawa beberapa lafaz ini, lafaz yang 7 ni menunjuk atas barang yang ada yang bergilir ganti dengan segala lawannya. Contoh, kalau hayah penghidup, lawan dia mati, ataupun tiada penghidup. Hidup lawannya tiada penghidup. Lazim daripada tiada penghidup mati. Ilmu artinya pengetahuan. Lawan daripada pengetahuan tiada pengetahuan. Yang lazim daripada tiada pengetahuan itu jahil atau bodoh. Begitu yang lain. Ya. Betul kata sini, kerana bahawa beberapa lafaz ini, sifat makna yang 7 ini, lafaz ia menunjukkan atas barang yang ada. Tu barang yang ada. Hayah, penghidup, ada. Ilmu, pengetahuan, ada. Bila ada, dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Boleh didengar, boleh dilihat, boleh apa lagi? Boleh dihidu, boleh dijamah dengan tangan, boleh didengar sebagainya, ya, boleh dilihat. Baik. Jadi ini 5 panca indera tadi. Kalau pada kita, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, bau dengan hidung, rasa dengan lidah, ya. Dan satu lagi, rasa juga dengan tangan, jamah dengan tangan kita. Itu panca indera yang 5. Baik. Barang yang ada yang bergilir ganti dengan segala lawannya. Jadi lawan ada, lawannya tiada. Kalau sifat-sifat yang lain macam salbiah tak, bukan ada dengan lawan tiada. Ada pada sifat salbiah dengan makna sungguh. Kita belajar dulu. Sungguh. Sifat nafsiah pun sama. Sungguh. Dia bukan bangsa ada. Itu yang buat contoh tu. Contoh sifat nafsiah. Ada. Wujud artinya ada. Ada dengan mana apa? Dengan makna sungguh. Bukan makna ada yang jenis ada, lawan tiada. Bukan sebab sifat wujud tu bukan boleh kita tunjuk, boleh kita nampak. Wujud. Wujud kita jumpa, ada. Ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Yang ada tu jenis bangsa boleh lihat, boleh tu apa? Zat Allah Ta'ala tu. Zat Allah Ta'ala tu jenis ada. Tetapi ada tu satu sifat yang kita tak boleh lihat. Sama juga dengan ada ni. Ni contoh ni pada makhluk pun boleh diberi contoh. Contoh, ada segelas air. Ya, ada segelas air. Di sini ada berapa benda? Ada 2. Satu sifat, satu zat.
Mana sifat? Ada. Mana zat? Segelas air. Ada sifat, ada zat. Pada makhluk ada sifat namanya arad, ada zat namanya jirim. Jirim arad, jirim arad. Pada semua makhluk namanya itu. Sebab apa pun manusia ada jirim, ada arad. Malaikat pun sama, ada jirim, ada arad dia. So, kalau kita buka hijab, nampak malaikat dengan sayap dia. Kalau malaikat Jibril 600 sayap dia ada. Dia sebut lah, maka kita dapat tahu lah 600 sayap Jibril macam mana. Allah tak buka hijab kita, tak nampak lah. Jadi itu sama juga, ada jirim, ada arad pada makhluk. Pada Allah Ta'ala bukan, ada zat, ada sifat. Pada ni makhluk cawan, satu gelas air. Satu gelas air ni ada zat, ada sifat. Tapi zat namanya jirim, arad, sifat dia namanya arad. Jadi arad dengan jirim. Mana jirim? Jirim dia segelas air Bali contoh. Segelas air Bali, itu zat. Itulah jirim. Mana arad dia? Ada. Wujud. Ada. Ada segelas air di atas meja. Nampak? Ada. Okey, sekarang nak tengok. Zat dia nampak tak? Zat dia nampak kerana ada sifat ma'ani pada gelas ni. Tak, dengan warna dia, dengan benda yang ada, kita boleh lihat lah. Pasal ada sifat dia. Sifat ma'ani pada gelas ini. Tetapi sifat ada dia ada. Kalau sifat mani tu kita boleh nampak ni, dengan warna dia kan, dengan tegar dia tak meleleh mata, kita nampak. Itulah zat dia, jirim dia. Habis sifat dia wujud, ada. Nampak tak ada ni? Ada mana? Boleh tunjuk tak ada? Tak boleh tunjuk. Pasal dia bukan jenis sifat yang bangsa ada. Yang bangsa ada, ni warna, ni bangsa ada. Kita boleh lihat sebab ada warna. Kalau transparent pun warna transparent, nampak juga. Ini bangsa ada. Satu lagi yang bangsa tak ada, tapi sungguh diri wujud tu ada. Lepas tu kidam ke bakok ke, dia tak kidam, dia baharu. Ini beza dengan Tuhan. Tuhan tu kidam. Jadi sifat-sifat sebegini selain daripada 7 tu tak boleh dilihat, termasuk ada. Nampak ya? Ni asas sangat. Kalau kita ngaji tauhid, ini yang paling asas dia. Apa dia zat, apa dia sifat. Gini. Jadi sifat yang 7 nak kita bicarakan ini semua jenis bangsa ada. Sebab tu besok kita boleh lihat Allah Ta'ala. Sebab ni ada sifat yang 7 ni. Itu nama dia ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada makna. Artinya ada sifat ini pada zat. Lekatnya sifat ini pada zat. Bersepakai sifat ini pada zat. Tu dia ya. Tu asas dia. Lepas tu orang tanya, ada tak gelas ni? Ada. Mana ada tu ada. Yang ada tu boleh tunjuk? Tak boleh tunjuk. Pasal dia hanya pada bangsa kira akal, bukan pada perlihat kita. Tu sungguh. Jadi ada pada sifat mani, ada jenis pada sifat mani yang 7 ni, jenis berwujud, jenis ada, lawan dia tiada. Bukan ada dengan sama seperti sifat wujud itu, ya. Ni perlahan tuan-tuan. Tuan-tuan rajin belajar nombor sikit-sikit. Tuan buka nanti. Saya hanya bercakap pada perkara yang saya belajar, saya faham di meja kuliah dulu. Tuan-tuan ambil lah. Kalau saya nak buat tu, guru saya dah tak boleh dah, dia dah tak ada. Tu dia. Mudah-mudahan berkat apa yang saya dapat sikit, kita kongsi lah sini. Ya, sabarlah, belajar sikit-sikit. InsyaAllah. Sambil tu doa dalam hati masing-masing agar dapat faham makna-makna sifat tertentu pada zat Allah Ta'ala. Sekarang makna ni makna ada. Ya, jadi dia kata di sini beberapa perkara yang ada, tu tajuk besar tu ialah yakni yang sedia. Ada tu jenis sedia kala, ada tu tak ada awal. Dalam jenis bangsa tu ada dia tu tak ada awal, artinya tak ada siapa yang buat, tak ada. Kita ada juga ada awal, ada yang tukang buat sebab kita ada awal. Tuhan tak ada awal.
Sifat dia pun sama, tak ada awal. Kita, sifat kita ada awal. Itu sebab kita kena jadi. Kita kena jadi, sebab tu kita ada awal. Itu maksudnya, kita kena jadi, sebab tu kita ada awal. Tuhan tak kena jadi, sebab tu dia tak ada awal, tak kena jadi. Lepas tu kita tak boleh nak kaji zat. Diri zat tak boleh kaji. Kalau kita kaji, lose control nanti. Kita tak mahu. Jawapan dia ada ujung sekali. Wallahu a'lam. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah pada kejadian Allah, makhluk Allah. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir pada zat diri Tuhan tu. Kamu tak akan mampu. Tak akan capai. Tak ada mula. Kita fikir tak ada bila. Tak akan dapat jawapan. Tak ada mula. Bezanya dia dengan kita. Ya. Siapa kaji zat, akhirnya dia melarat. Jadi ajaran sesat dah jawabnya. Benda syarak tak suruh kita kaji, kita kaji. Itu yang merayau. Jadi sihab lah, macam-macam. Milah Ibrahim lah, ya. Benda-benda macam tu iblis suka, syaitan suka. Maka jadi benda-benda yang khawariqul adah, tetapi rupanya apa? Istidraj. Benda yang luar biasa tapi jadi istidraj. Itu bahaya tu. Ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyendiri, duduk seorang-seorang, mesti cek, mesti tanya orang yang reti. Apa asas pengajian dia? Sebab tu bagus pejabat agama ni dia bagi tauliah, ya. Bagi tauliah tu di mana orang yang betul-betul boleh mengajar dilepaskan. Jadi tuan-tuan, masa boleh ni ambil peluang. Kadang-kadang tak tentu juga. Seseorang ustaz pun kena sabotaj juga. Tauliah matilah, apalah, macam-macam. Lepas tu dah ada sampai bila-bila lah kau mengajar. Tauliah dah ada. Amanah pada qadi yang bagi kan. Sekali dapat, sampai bila-bila boleh pakai. Ya qadi ni betul. Kan? Dia tapis pun dengan ilmu dia. Apa lagi? Dah tak payah ambil lagi lah tauliah sepatutnya kan. Kalau suruh lagi tak pening gila Allah. Macam-macam hal. Ya, insyaAllah doakan kita akan terus dapat mengaji sehinggalah menghembuskan nafas kita tak akhir. Terus sampai kita dapat faham, insyaAllah barulah lepas tu tuntut. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi dia katakan sifat yang bangsa ada ni, yang sedia ni, maka sebab itulah hamba salahikan orang-orang yang dahulu pada terjemahkan nama-nama ini sifat mani ni. Tak boleh terjemah sebarang. Hayat dengan mana hidup, salah. Ilmu dengan mana tahu, salah. Maha mengetahui pun salah. Maha mengetahui salah. Kudrat dengan yang maha berkuasa salah juga. Itu nak kena betulkan. Jadi semua letak tukar dengan berkuasa, berkehendak, pengetahuan, semua kena ubah. Ya. Itu sebab cakap kan bila qadi minta, qadi muar lah minta, ustaz mengajar apa tauhid, ada buat kitab, ada, saya tu tunjuk. Kalau betul-betul, kalau salah lah, saya tak mengajar lah. Dia tengok hari tu juga ustaz mengajar kan. Saya luluskan. Mana kitab ni tak ada masalah. Yang masalah tu, kalau kita buat masalah pun ada masalah. Ya kitab ni betul, ya. Dengan kata hamba hidup, barulah sifat. Hidup bukan sifat. Pengetahuan sifat. Mengetahui bukan sifat. Kerja sifat. Berkuasa sifat, bukan berkuasa. Berkuasa tu setelah Tuhan itu ada sifat berkuasa, maka berkuasalah dia, ya. Lagi berkehendak, bukan berkehendak. Maha berkehendak pun tak jadi, kehendak pun tak jadi. Tapi berkehendak, satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Berkehendak, dengan sifat berkehendaklah zat Allah Ta'ala berkehendak.
buka fikiran kita sikit-sikit lah. Berkat kita bersungguh datang secara istiqamah, Tuhan bagi. Dia tak zalim dia. Dia maha adil, maha penyayang. Siapa bersungguh menjada wajada dapat dia. Ini bayangkan dalam ramai Allah pilih kita nak bagi ni. Bayang, mudah-mudahan dia bagi sampai kita dapat, sampai lepas tanggungjawab, sampai dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebab atas dunia lagi dah nampak dah, oh dia ni nak kenal aku, dia nak ketahui akan hal aku. Dengan sifat, dengan pelajari sifat yang difardu ainkan dia buat. Atas dunia apa, di masa dia hidup makin apa dia buat, inilah dia korbankan masa sikit untuk dia dapat memahami, mengetahui tentang kenal pada Tuhan, ya. Itu dia pendengar. Dengan sifat pendengar, dia mendengar Allah Ta'ala. Dah insya-Allah. Insya-Allah azan tak apa. Dan pelihat. Dengan ada sifat pelihat, melihat zat Allah Ta'ala. Baru boleh pakai melihat. Sebab dia ada pelihat. Dengan ada sifat inilah melihat zat Allah Ta'ala gitu. Dan berkata, bukan berkata, bukan maha berkata-kata, itu bukan sifat. Habis sifat apa? Berkata. Yang tak berhuruf dan bersuara tu apa? Berkata. Yang berkata-kata tu berhuruf dan bersuara. Tu nanti kita kena halusi satu persatu, ya. Ya. Dapat faham? Ya, betul. Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan Google. Kelebihannya, kita sakit-sakit pun boleh belajar. Duduk di rumah bilik tu kelebihan dia. Kelemahan dia, perincian tu. Nak dapat faham dia di antara sifat dengan kerja sifat. Contoh macam Tuan Haji Ramli kata, perkata kan? Kalam perkata. Perkata tu bukan berkata-kata. Berkata-kata itu kerja sifat. Sifat ni ada tugas masing-masing. Daripada hayah, kudrat, iradat sampai kalam tadi, semua ada sifat, ada kerja dia tersendiri. Sebab tu jangan salah letak makna. Contoh macam perkata. Perkata sifat. Kalau sifat, dia tak ada huruf, tak ada suara. Kalau sifat, habis yang huruf bersuara, habis Quran tu Ustaz, itu kerja sifat. Kerja sifat kalam. Atau dipanggil samarah sifat, jasa sifat. Bila ada sifat ni, ni jasa dia. Kalau ada sifat sama, jasa dia mendengar. Kalau sifat basar, jasa dia melihat. Baru boleh pakai melihat. Kalau pelihat, itu yang ada pada zat. Bila ada sifat pelihat, melihatlah Allah Ta'ala. Sebab tu mustahil Tuhan tak ada sifat pelihat. Sebab buta itu satu sifat kelemahan. Tentang zat Allah Ta'ala tak ada satu pun sifat kelemahan dia. Balik-balik pada perkata. Perkata itu sifat. Berkata-kata itu apa? Samarah sifat. Dengan ada sifat perkata ini, zat Allah Ta'ala berkata-kata. Satu ayat lain pula, berkata-kata Allah Ta'ala dengan sifat apa? Sifat perkata. Sebab tu kalam maknanya perkata, bukan berkata-kata. Nampak dah? Nampak? Ji? Ikan ni dia belajarkan sesuai kalau adanya perkata bukan soalan tu, bagus soalan tu. Itu sebab kata pengarang kitab kita ni, maka sebab itulah hamba, kata pengarang kitab,
hamba salahikan orang-orang yang dahulu-dahulu. Siapa? Kitab Faridah yang karang tu sepupu dia. Sama-sama tuan guru besar. Dia tegur, dia salahikan bahasa mak. Kalau bahasa Arab tu dia tak salahkan, bahasa Melayu ni nak terjemah kepada bahasa Melayu ni yang disalahkan. Jangan over kita kalau adik-beradik, bang, jangan bubur berkata-kata, perkata macam tu. Dia sama dia dah settle. Tapi kita tak settle. Itu yang lapis bawah ni dia kena cari satu titik pertemuan balik. Ini dah berlaku zaman dah lebih kurang 100 tahun dulu masa dia mula buat kitab ni, pecah. Tuan-tuan guru pondok pun semua ambil pusing, ambil balik, ambil pot balik. Oh betul. Akhirnya dalam persidangan, dalam mesyuarat para alim ulama, dapat kata sepakat dia. Betul apa yang ada di dalam kitab yang masing-masing karang tu dia kena betulkan. Tapi masalah mereka ni betulkan dengan lisan. Bila betulkan lisan, dalam kitab masih ada benda yang sama. Maha berkata-kata Allah Ta'ala, itu dia pening kepala kita. Jadi kena berat sikit lah kerja ustaz-ustaz yang akhir ni yang sempat faham ya, daripada tuan-tuan guru, betulkanlah sekadar mampu betulkan. Tak serah pada Allah Ta'ala. Ada hikmah, kita tak tahu di sebalik hikmah tu apa. Jadi orang ajar kitab Faridah, dia temurga tauliah, lulus. Orang belajar kitab Baqarah, dia temurga tauliah, lulus tu maknanya dia ambil asas tu. Bahasa Arab tu memang ada makna khas. Yang dapat makna khas tu daripada ni lah Tuan Guru Haji Alim Al-Alamah Syekh Ismail. Yang lain tu dia kena perbetulkan pelan-pelan lah, betulkan. Itu dia. Satu lagi dia ambil pada makna dalam terjemahan ataupun dia ambil makna keseluruhan, dia nak betulkan balik pun boleh juga, tapi lambat sikit nak cerita tu. Jadi jalan pintas tetapi banyak dengan kita kata penentangan ataupun klaim-klaim pada mereka yang tak dapat penjelasan sepenuhnya, maka situ sikit tu ada masalah sikit lah. Macam ni kena saya terangkan sepenuhnya, saya terangkan mudah-mudahan dapat terima kenapa dipakai penambahan pe. Tidak boleh hilang. Kalau hilang nanti dia akan jadi lain. Perkata, buang pe, tinggal kata. Yang kata tu ialah pada dalam Quran. Itu semua kata-kata Allah tu, perkataan Allah tu dinamakan kalam lafzi. Kalam lafzi ataupun sifat kalam yang ada pada zat yang namanya perkata, tak berhuruf, tak bersuara. Adapun pada Quran tu berhuruf dan bersuara. Jadi yang berhuruf bersuara tu sifat ke? Bukan, tapi samara sifat. Dia kata walaupun asalnya itu dia punya konsep dia tu sama dengan erti baharu, tetapi dia sebab dia bersumberkan yang qadim, maka dikira qadim juga. Walaupun huruf bersuara dia kata qadim, pasal ambil tu satu je sumber dia daripada zat Allah Ta'ala yang qadim. Itu sebab nak pertahankan Quran, ulama pertahankan bahawa itu juga qadim walaupun dia berhuruf bersuara. Tapi asas dia kata sifat tak berhuruf, tak bersuara. Nak azan dulu? Sila azan. Boleh je? Alhamdulillah, bagus. Ada soalan bagus. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Hari ni orang yang kat luar nak ikut kita je kuliah tak dapat. Tak, ustaz ni telefon tinggal kat Melaka. Memanglah, ustaz tak buka online lagi. Memanglah, tertinggal. Baik Ji, ada lagi Ji. Bagus soalan tu, bagus. Itu soalan tentang kalam. Sebenarnya memang panjang, lebar, luas. Tapi hari ini dia nak dedahkan semua. Bila kata sifat ma'ani, ini sifat yang lekat, yang berjelira, yang bersepakai dengan zat. Tuhan buka hijab, nak tengok zat. Ni dia, yang 7 sifat yang kita nampak. Macam mana hayah boleh lihat, macam mana ilmu kita boleh nampak. Boleh nampak. Macam mana orang ilmu, macam mana orang tu hidup, macam mana orang tu berkuasa, umpamanya. Boleh lihat. Cuma kita tak boleh nak gambarkan Tuhan tu pula macam kita. Tak boleh. Kalau kita boleh gambar Tuhan tu macam kita, ada mata, ada telinga, kita sama taraf dengan kuali. Kuali. Kita ni ada telinga. Jangan-jangan Tuhan kita pun ada telinga macam kita. Itu lebih kita punya martabat. Tak boleh. Ya. Tapi dia nak terangkan ini sifat yang 7 sifat yang bangsa ada berwujud. Berwujud. Adapun sifat lain, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Ya, sifat salbiyah apa? Satu je, wujud. Itu nafsiyah. Salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ni 5 sifat ni bukan bangsa berwujud, tapi dia bangsa sungguh. Yang 5 ni, qidam, baqa sampai wahdaniyah ni bukan bangsa berwujud, tapi dia sungguh ada pada satu, tapi bukan bangsa berwujud. Yang bangsa berwujud ni kita boleh lihat, tengok. Besok kalau dalam syurga nak tengok Tuhan, yang 5 sifat kita tak nampak, tapi ada dengan makna sungguh. Boleh Ji? Bukan bangsa berwujud. Sama juga maknawiyah. Kalau makni dia kudrat, maknawiyah dia kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ini ialah sifat hal. Bukan sifat hal tu ada jenis berwujud pada zat. Hanya menceritakan bila zat Allah Ta'ala tu ada dengan sifat kudrat, keadaan dia ada dengan sifat kudrat tu macam mana? Maka kita lihatlah, dia dengan akal kita, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dia menjadikan alam, dia jadikan manusia daripada tak ada kepada ada. Itulah hal dia. Hal menunjukkan mestilah zat Allah Ta'ala ni ada sifat kudrat. Itu yang buat ni. Siapa boleh buat ni kalau tak ada? Jadi hal boleh nampak? Tak boleh nampak. Yang nampak benda yang dibuat tu yang boleh nampak. Sifat tu tak boleh nampak. 3. Ingat 3 sifat ni tak boleh nampak. Wujud, nafsiyah, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, wadaniyah. Ini salbiyah. Tak boleh nampak nanti.
Lagi makni ma'nawiyah. Kaunuhu hayyan kaunuhu, qadiran kaunuhu, aliman kaunuhu, basiran kaunuhu, sami'an kaunuhu, mutakalliman. Ini semua tak boleh dilihat juga pasal dia bukan jenis berwujud, dia makna sungguh. Yang berwujud ni hari ni yang 7 sifat ni berwujud. Tengok nanti dapat jumpa, inilah dia sifat dia, inilah dia sifat dia. Hayah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, ya. Boleh? Jadi insya-Allah nanti akan terus ni sampai ke 20 sifat kita dapat faham, dan dengan itu kita boleh jalan, baru boleh jalankan tanggungjawab pada isteri, pada anak-anak. Kalau tak mau tahu kena bawa datang belajar. Kalau tak kita lah kena terangkan. Tahu sikit, sampaikan sikit, dapatlah seorang sikit. Ya? InsyaAllah. Tak apa, sabar. Niat. Satu kali lagi kita mengaji, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, kau panjangkanlah umurku barang seminggu. Contoh, minta seminggu, jangan minta lama-lama, seminggu. Nanti tu sampai seminggu. Minta lagi. Minta. Sampai lagi 30 tahun umur kita. Nak tak? Minta. Dia bagi. Tapi minta semua dengan kebajikan. Kalau dia tahan, dia tak bagi, maknanya dia matikan kita. InsyaAllah. Ketika itulah matinya husnul khatimah. Rupanya dalam, walaupun tak dapat mengaji hari-hari sifat 20 ni, tapi hati dia sentiasa dalam keadaan ingin belajar. Itu dia kira tu. Orang yang menanti-nanti nak faham, nak kenal Tuhan. Tuhan paling sayang tu lah orang ni. Jadi niat betul-betul, ingat, biar hati kita sentiasa nak belajar. Secara kita tak datang, doakan dia, bagilah ya Allah taufik hidayah. Kalau dia dapat kesedapan belajar, kata siapa? Kata Malik Adam apa? Ibrahim Adham. Ya, Ibrahim Adham, seorang bekas raja. Dia cari tuan guru, dia nak ikut jalan yang betul ni kan. Ibrahim Adham kata apa? Alangkah sedapnya mengaji ni bila dia dapat faham. Dulu masa kat Singgasana dia tak faham. Ulama bawah dia, mana-mana sultan pun macam tu. Kalau dia rasa ulama bawah dia memanglah tak faham, dia mesti ulama tu lebih tinggi pada dia. Sebab tu Tok Kenali dulu rahimahullah ta'ala, dia ni Raja Johor datang jumpa dia. Dia masa tu bawa rumah, saya pergi rumah dia. Dia ada satu tempat bawa rumah, macam kita bawa kolong. Bawa kolong. Siapa datang tu? Tuanku, Raja Johor. Mana Johor? So dia datang, mengangkat masuk tempat dia. Macam raja kita datang mengangkat tu. Barulah dia dapat. Sampai ke perkataan Sultan Iskandar dulu, Jumaat cuti, pergi semayang, minta kekal sampai bila. Bulan depan tak cuti. Terus hari Jumaat cuti, hari lain tak cuti. Macam setuju? Ustaz je lawan raja. Tak, doakan dan dapat kan senang kalau cuti kita semayang, betul tak? Tapi kalau dah ketentuan begitu, terimalah. Allah Ta'ala punya ketentu, Tuhan redha je, tak apa. Kita nak bala-bala, tak? Cuma untung umat Islam, kalau diteruskan Jumaat tu cuti, itu je. Ibadat sama je. Takut-takut nanti kalau terus kerja Jumaat dah, ambil alasan tak kerja. Pasal baru tak lagi Jumaat, pasal nak kerja. Itu payah tu. Mudah-mudahan doalah, mudah-mudahan kita ni ujung tanduk je, macam timur kena lenyek je. Boleh ya? InsyaAllah tu kalau faham, mudah-mudahan yakin pada Allah Ta'ala memberikan mengabulkan segala hajat-hajat orang yang beriman, orang yang berhajat, insyaAllah. Buat apa pun akan dapat baik dia, insyaAllah. Kita doakanlah raja, rakyat, semua kita doakan agar mereka dapat pahaman jalan yang sebenar. Itulah dia ya. Wallahu